Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam subjek CTO 101 ini berkaitan tentang syariah Islam, topik yang terbaru yang sebelum ini kita bincangkan tentang bab akidah. Okey. Apa yang dikatakan sebagai syariah? Maksud dia apa dari segi bahasa? Berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu syara'a ataupun sumber air ataupun cara ataupun jalan yang lurus yang disebut sebagai mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi istilah pula maksud syariah ini iaitu hukum-hukum ataupun peraturan yang Allah telah tentukan, yang mana Allah telah tentukan kepada manusia yang dikatakan mukallaf, iaitu muai yang dikatakan daripada rasulnya. Okey, bila kita bercakap tentang hukum ataupun peraturan, maka yang dikatakan sebagai hukum dan peraturan itu sama ada dia bentuknya wajib, sunnah, harus, makruh maupun haram. Ini memang sudah diletakkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat dia diletakkan dalam konteks Al-Quran juga sunnah. Itu sumber utama yang kita lihat dari segi aspek perundangan itu sendiri. Dan juga kita juga mengambil ijtihad daripada pandangan ulama, iaitu dari segi aspek ijma' maupun kias itu sendiri. Nah, ada beberapa istilah yang kita kena faham dalam syariah ini. Pertama, kita bercakap tentang fiqh. Apa maksud fiqh? Fiqh itu maksudnya faham. Bila kita bercakap tentang faham, seseorang itu tidak akan sama memahami sesuatu persoalan. Okay? Kemudian kita bercakap, yang kedua kita bercakap tentang hukum. Apa maksud hukum? Iaitu hukum yang diletakkan kepada sekalian mukallaf. Okay? Di dalam Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Maka apabila kita bincangkan perkara wajib, maka perkara wajib itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam bab solat itu sendiri ataupun bab puasa, haji dan yang lain-lain. Kemudian satu lagi istilah iaitu undang-undang. Undang-undang itu barangkali datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan baik daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama ada hukum itu yang disebut sebagai hudud maupun kisas. Dan juga kadang-kadang yang dikatakan sebagai undang-undang itu datang daripada manusia itu sendiri. Maknanya pandangan ulama yang menekankan tentang persoalan hukum yang datang daripada yang tidak disebut dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain hudud dan kisas, maka hukum tersebut dipanggil sebagai ta'zir. Okey. Kemudian kita bercakap, iaitu kita bercakap sekarang ni berkaitan tentang maqasid syariah. Okay. Apa yang dikatakan sebagai maqasid syariah? Dari segi bahasa, kita melihat dari segi bahasa ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang disebut sebagai maksud ataupun maqsad, yang membawa erti kehendak, matlamat ataupun tujuan. Maka kalau kita melihat dari segi definisi itu sendiri, maksud maqasid syariah itu sendiri iaitu mewujudkan kebaikan ataupun manfaat yang boleh kita ambil. Kemudian dan menolak keburukan yang serta menghilangkan kemudaratan sekiranya pada hal ataupun sesuatu perkara itu mendatangkan satu kerosakan kepada manusia itu sendiri. Nah, apa yang dibincangkan dalam konteks maqasid syariah ini iaitu menjaga dan melindungi. Menjaga dan melindungi apa? Pertama di segi Islam itu sendiri ataupun kita sebut hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan kata lain menjaga akidah. Yang kedua kita bercakap sebagai melindungi nyawa. Jika sekiranya perbuatan itu walaupun perbuatan itu dikatakan harus, tapi jika sekiranya melibatkan nyawa, hal tersebut boleh jadi jatuh hukumnya pada wajib ataupun hukumnya jadi haram kerana melibatkan unsur nyawa itu sendiri. Sama juga dengan yang ketiga itu melindungi akal daripada diperbodohkan oleh orang lain ataupun sebaliknya. Dan juga kita bercakap menjaga keturunan. Kemudian yang terakhir kita yang disebut menjaga harta itu sendiri. Itu 5 perkara yang menjadi prinsip dasar dalam maqasid syariah. Okey, kita beralih tentang kepentingan syariah itu sendiri kepada manusia khususnya. Pertama, syariah itu sebagai panduan dalam menempuh kehidupan di dunia kerana manusia diciptakan dalam serba kekurangan. Dalam konteks di sini bahawa manusia itu diciptakan ada had dia, iaitu ada keterbatasan dalam berbentuk berfikir ataupun dalam hal-hal yang lain. Walaupun manusia dikatakan cerdik, tetapi had kecerdikan itu
tidak mampu untuk melihat benda-benda contohnya dalam bentuk metafizik ataupun yang tidak nampak. Maka manusia itu memerlukan peraturan, panduan, undang-undang untuk melihat sesuatu yang tidak dapat dizahirkan oleh akal, yang mana akal tidak mampu untuk mencakna satu benda yang dikatakan perkara-perkara yang sifatnya metafizik, yang tidak mampu dizahirkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, syariat adalah peraturan agar manusia memperolehi kejayaan dan kebahagiaan. Tujuan syariat itu sendiri, supaya manusia itu terpelihara daripada hal-hal yang menyebabkan manusia itu leka, lara dan sebagainya. Sebab itu dikatakan sebagai syariat itu memberi jalan untuk manusia memperolehi kejayaan dan juga kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ketiga, dikatakan untuk memelihara kepentingan manusia, kadang-kadang manusia itu menjadi lupa-lupa, mementingkan diri sendiri, dan dikatakan diganggu oleh namanya nafsu dan juga syaitan itu sendiri. Mana kata lain bahawa kadang-kadang kekuatan manusia itu, kadang-kadang kekuatan iman seseorang itu, kadang-kadang dia menipis. Kadang-kadang dia lupa terhadap apa yang ini, kerana apa? Godaan-godaan yang datang daripada luaran itu sendiri. Apalagi dikatakan godaan daripada syaitan dan juga godaan daripada dalaman itu sendiri. Sebab itu yang dikatakan jihad yang paling besar sekali, iaitu menentang hawa nafsu. Hawa nafsu datang daripada mana? Hawa nafsu yang datang daripada diri sendiri. Kemudian yang keempat, menjadikan seorang hamba yang sentiasa dekat kepada Allah, takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dengan kita patuh kepada ibadah yang telah tetapkan, contohnya solat. Solat dikatakan dapat mendekatkan diri seseorang itu kepada Allah. Puasa contohnya, kita tak cakap puasa wajib, puasa sunnah sahaja dikatakan dapat meletakkan diri manusia itu, menghilangkan sifat ego manusia dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan bagaimana syariat itu mampu meletakkan manusia itu sering mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, apa dia? Iaitu disebut sebagai menghasilkan pembangunan seimbang di antara fizikal dan spiritual. Memang hidup manusia di dunia ini lebih menampakkan yang sifatnya fizikal. Tetapi ingat, di satu sudut yang lain, sifat spiritual manusia harus juga dibasahi. Contohnya hati ini. Hati ini kita kering sekiranya kita tidak baca Quran. Kita tidak sembahyang ataupun tahajud pada sebelah malam. Jarang kita berzikir. Sebab itulah jiwa kita ini kering. Kadang-kadang ada beberapa orang pelajar yang datang jumpa saya. Dia tanya, kenapa hati saya ini kadang-kadang bergejolak, kadang-kadang tidak seimbang dari segi aspek emosi. Saya bagi tahu bahawa cara untuk menyebabkan hati kita tenang iaitu apa? Dengan membaca Al-Quran. Al-Quran sering kita letakkan dalam hati kita. Bibir kita sentiasa dibasahi dengan yang namanya wirid zikir. Yang keenam, kepentingan manusia kepada syariah ini iaitu apa? Mewujudkan masyarakat dan negara yang aman dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membentuk masyarakat, komuniti yang baik dan sebuah negara yang bagus, mempunyai kualiti yang terbaik, maka dia sentiasa patuh kepada ajaran yang dalam Islam, patuh kepada hudud maupun qisas maupun ta'zir itu sendiri. Okey. Kemudian kalau kita bercakap tentang kepentingan, kita juga akan melihat dari segi satu sudut yang negatif. Jika sekiranya kita mengabaikan syariah ini sendiri. Pertama, gejala sosial akan berlaku. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan peraturan yang bersifat keperluan dalam syariah itu sendiri, yang disebut sebagai hudud contohnya. Kalau sekiranya undang-undang hudud tidak dilaksanakan, maka kita lihat sekarang ini, kita banyak melihat sini kes perzinaan berlaku di mana-mana, anak luar nikah lahir ketika mana, contohnya kalau kita melihat menyaksikan, contohnya ada perayaan, contohnya apa saja perayaan, pasti akan ada peningkatan anak luar nikah. Kenapa? Karena dalam diri kita sendiri, kita tidak tanamkan undang-undang hudud dalam diri kita. Kita tidak bicara tentang undang-undang hudud yang dalam konteks yang besar, tapi kita bercakap undang-undang hudud yang kita tanamkan dalam diri kita. Jika sekiranya seseorang, individu itu sendiri, setiap orang meletakkan kewajipan dalam undang-undang hudud dalam dirinya, maka insya-Allah tidak akan berlaku yang namanya gejala-gejala sosial seperti perzinaan, perjudian dan sebagainya. Kedua, sekiranya kita mengabaikan, hawa nafsu pasti akan menguasai diri. Kenapa?
Karena kita meninggalkan solat. Kenapa? Kita meninggalkan puasa. Kita tidak melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan hawa nafsu di hadapan kita, maka hawa nafsu akan menguasai kita, dan kita meletakkan Al-Quran di satu sudut yang lain. Kita meletakkan hawa nafsu sebagai perhitungan. Sebab itulah hawa nafsu akan menguasai diri kita, dan diri kita akan ditunggangi yang namanya syaitan. Yang ketiga, dihimpit pelbagai masalah. Apa sahaja masalah yang dunia ini dianggap sebagai satu masalah yang besar. Sedangkan kalau kita bicara tentang masalah itu akan boleh diselesaikan mulai yang dikatakan, yang disebut sebagai kita dapat menyelesaikan daripada Al-Quran ini sendiri. Al-Quran inilah yang akan memberi jalan kepada kita. Al-Quran inilah yang akan memberi ketenangan kepada kita. Al-Quran inilah yang akan memberi petunjuk kepada kita untuk kita menyelesaikan masalah yang ada dalam dunia ini. Sebut apa saja masalah, insya-Allah Al-Quran akan memberi jalan ataupun alternatif yang akan menyelesaikan segala persoalan ataupun problema dalam kehidupan manusia. Yang keempat, yang kita tidak nak sebut, iaitu apa? Tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita hidup di dunia ini kita tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Seterusnya kita bercakap tentang persoalan khilafiyah, persoalan terakhir. Okey, apa maksud khilafiyah? Iaitu perbezaan pandangan ataupun ikhtilaf, bermaksud tidak ada kesepakatan atau persetujuan terhadap satu perkara. Menurut Imam Syatibi kata apa? Khilaf bermakna yang lebih luas, iaitu percanggahan pada secara umum. Tetapi kalau ikhtilaf, percanggahan pandangan yang berlandaskan garis panduan syarak mengikut disiplin ilmu Islam. Berbeza maksud khilaf dan juga ikhtilaf itu sendiri. Puncak ikhtilaf, apa dia? Pertama, kita bercakap tentang perbezaan tahap keilmuan. Kadang-kadang seorang imam ini dengan seorang imam ini dari segi sanad ilmunya kadang-kadang tidak sama di antara satu sama lain. Kemudian keluasan dan kesempitan ilmu itu sendiri. Kadang-kadang kita melihat ilmu itu sendiri terlalu luas. Ada di satu sudut yang lain kita melihat ilmu itu terlalu sempit sehingga menyukarkan kita memahami persoalan tersebut. Kemudian yang ketiga, persekitaran ilmu itu beza. Contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i lebih kepada dekat dengan Madinah. Kalau Imam Hanafi dia agak jauh dengan Madinah. Jadi pintu ijtihad banyak terbuka kepada Imam Hanafi itu sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i pada awalnya dia mengikuti kaul Nabi SAW, tetapi akhirnya beliau belajar dan memahami konteks persoalan yang dikatakan ijtihad, maka Imam Syafi'i agak bagus. Kenapa? Dia mempunyai dua ilmu, iaitu kaul Nabi SAW yang memang datang daripada Rasulullah SAW sendiri, yang dia faham tentang konteks itu. Kemudian dia belajar tentang bagaimana ilmu yang datang daripada ijtihad. Kemudian yang seterusnya, perbezaan kepuasan hati terhadap riwayat hadis. Bagaimana memahami tentang persoalan hadis itu sendiri. Kadang-kadang di satu sudut yang lain dia rasa macam ada satu limit dia sendiri. Kadang-kadang dia memahami satu persoalan hadis itu pada tahap maksimum itu sendiri. Dan juga perbezaan dalam menilai makna Quran. Tentang contohnya menyentuh wanita, tersentuh wanita, apakah tersentuh itu wanita itu secara fizikal ataupun secara makna yang lain. Itu ada perbezaan pandangan ulama dalam hal tersebut. Tetapi ingat, hikmah ikhtilaf itu sendiri, ingat bahawa perbezaan pandangan ulama menggambarkan Islam itu satu pegangan atau agama yang sesuai dengan semua masa dan tempat. Perbezaan pandangan ulama tidaklah harus dijadikan sebagai sebab untuk kita bertelaga. Kita berbeza pandangan, kita bergaduh di antara satu sama lain. Tetapi ingat, ia mengajar kita cara beradab dengan ilmu dan cara bagaimana berinteraksi dengan perbezaan ulama itu sendiri. Dan kadang-kadang apabila kita melihat pandangan itu sempit, maka kita akan melihat pandangan yang satu lagi yang kita rasakan kita mampu untuk melaksanakan bukan secara nafsu tetapi dengan cara pandangan iman itu sendiri. Sebab itulah kalau ada perbezaan pandangan ulama itu sendiri, ingat, ia bukan menjadi medan untuk kita bergaduh, kita mencaci, mencela orang yang tidak sepaham dengan kita. Tetapi kita mestilah memikirkan tentang perbezaan itu sebagai satu rahmat untuk kita berpegang kepada prinsip yang namanya prinsip dalam Islam itu sendiri. Ingat, perbezaan bukan membawa pecahan, tetapi ingat, perbezaan itu akan membawa rahmat,
bahawa Islam itu agama yang dikatakan agama yang syumul, agama yang universal, agama ataupun pegangan yang membawa kita kepada satu titik yang kita tidak mampu lakukan, di satu titik lain kita mampu untuk melaksanakannya. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.